Ya, nama saya Muhammad Warid bin Ahmad. Selaku guru yang ditugaskan untuk menguatkuasakan SOP ataupun Standard Operation Procedure, yang mana kita seperti sedia maklum berada dalam musim COVID-19 yang kian meruncing di dalam negara sekarang ini. Dan sepanjang tempoh COVID-19 ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid sekalian, bahawa saya bertugas dengan Angkatan Pertahanan Awam untuk pelbagai operasi yang melibatkan COVID-19, iaitu bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga dengan Majlis Keselamatan Negara, begitu juga dengan NADMA. Okey, jadi sepanjang tempoh kita bersekolah nanti, insya-Allah kalau sekolah dibuka, maka sekolah kita tidak terkecuali untuk melaksanakan beberapa SOP seperti mana kalau anda semua tengok semasa nak pergi ke pejabat-pejabat kerajaan ataupun pergi ke pasar raya, okey, dekat situ memang dikuatkuasakan SOP, tiada lain hanyalah untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang sekarang ini, setakat pada hari ini memang cukup runcing lah. Memang dalam keadaan yang cukup membimbangkan. Di kawasan kita sendiri pun sekeliling. Okey, sebab saya sendiri terlibat. Jadi saya tahu dekat mana kawasan-kawasan yang berlakunya kes-kes positif, sama ada melibatkan rakyat Malaysia sendiri maupun rakyat luar negara yang datang bekerja di sini. Okey, jadi sebab itu kita hendaklah sentiasa memastikan bahawa SOP kita kena amalkan. Itu adalah sebagai satu langkah berjaga-jaga yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kalau kita tak nak jaga SOP tak apa. Kalau kata setakat kita saja yang kena tak apa, tapi ini melibatkan masyarakat di sekeliling kita masalahnya. Okey, macam contoh ayah pergi bekerja, tiba-tiba dia tak buat SOP, tak amalkan SOP yang ditetapkan dan dia dijangkiti COVID. Kalau dia seorang yang kena COVID tak ada masalah. Masalahnya bila dia balik ke rumah, dia akan automatik dia akan sentuh barang-barang di rumah yang melibatkan ahli dalam rumah tersebut pun akan terkena juga. Sama juga kalau macam kita sendiri kena COVID, pergi ke tempat kerja, tiba-tiba akan berjangkit dengan rakan-rakan lain di tempat kerja. So, automatik satu tempat kerja tu akan dijangkiti COVID. Biasanya macam itulah. Berdasarkan trend sekarang ini, memang kami kalau pergi ambil pun satu rumah tu automatik semua sekali kami akan punggah. Sama juga kalau saringan di tempat kerja, contoh macam yang berlaku di kawasan kita ni adalah di kilang Sony lah. Okay, buat masa sekarang ni memang tak berhenti-henti lagi. Pekerja-pekerja Sony kami kutip satu persatu, sama tak kira lah sama ada warga asing maupun warga tempatan. Okey, jadi semasa kita ke sekolah nanti, kalau sekarang ni tak ada masalah sebab masing-masing duduk di rumah melaksanakan PDPR ataupun pengajaran dan pembelajaran di rumah yang tidak melibatkan kontak ataupun perjumpaan dengan mana-mana pihak kecuali ahli dalam keluarga tersebut lah, mak, ayah, adik-beradik, nenek ke. Okey. Tapi bila kita ataupun masa sekolah dibuka nanti, maka kita akan keluar daripada rumah dan pada masa itulah kita akan berjumpa dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita, sama ada kita kenal ataupun tidak. Yang kita tak kenal tu tak ada masalah sebab of course kita takkan jumpa ataupun takkan pergi salam ke, takkan bersembang dengan orang yang kita tak kenal. Tapi masalahnya dengan orang yang kita kenal. Yang orang yang kita kenal ni memang kita kenal dia, of course mungkin kita akan jumpa, kita akan salam, berpeluk, tepuk-tepuk bahu macam tu, tapi dari segi COVID dia tu kita tak tahu. Sebab COVID dia tak tulis atas dahi, oh orang ni ada COVID, orang ni tak ada COVID, dia tak tulis. So orang yang kita kenal tu lah yang sebenarnya risiko. Sebab kita tak tahu status kesihatan dia macam mana. Okey, jadi sebab itu kita buat SOP ni berdasarkan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan MKN. Jadi masa buka sekolah nanti, harap anak-anak dapat mematuhi peraturan lah yang kita telah tetapkan.
Okey, prosedur operasi standard SOP sekolah sesi petang SMK Sungai Rama, Kajang, Selangor yang mana kita akan bermula sekolah sehingga diberitahu oleh pihak menteri dulu. Okey, kalau menteri kata sekolah on, maka inilah prosedur operasi standard yang kita akan gunakan sepanjang sesi persekolahan. Okey, sesi petang akan bermula pada jam 1 dan akan tamat kalau ikutkan kalau ikut jadual yang sebelum-sebelum ni dia 6.45 ataupun 6.50, tetapi tak tahulah, mungkin masa buka nanti kita akan guna yang masa COVID hari tu, yang bulan 7 hari tu, so kita akan balik dalam jam 6 petang. Okay, kalau ikut yang tu, so proceed yang tu lah. Okay. Okay, ketika masuk ke sekolah, okay, anda semua dibenarkan masuk ke sekolah mulai jam 12.30 tengah hari. Okay, bermaksud bermula pada jam 12.30 tengah hari, pintu kecil ataupun pintu pagar kecil akan dibuka dan murid-murid hendaklah beratur dan seperti biasa jaga penjarakan antara satu sama lain. Okey, dan anda dilarang masuk ke kawasan sekolah sebelum waktu tersebut. Maknanya sebelum 12.30 tengah hari tidak dibenarkan masuk kecuali pintu pagar dibuka dan ada guru yang dah tunggu untuk melaksanakan tugas-tugas sebelum masuk tu. Okey. Jadi semasa anda semua sampai, katakan anda sampai ke sekolah pukul 11.30 dah sampai dah. Okay, pada masa tu anda tidak dibenarkan masuk lagi ke dalam kawasan sekolah. Jadi anda kena tunggu dekat perhentian bas tu yang ada kursi-kursi batu tu. Dan pada masa tu saya minta jaga jarak antara satu sama lain. Yang ni saya kata salah satu SOP yang sangat sukar untuk dijaga sebenarnya. Okay, sebab masa dekat bus stand tu, dekat bus stop tu biasalah dah lama tak jumpa, maka dekat situ akan berlaku banyak kontak. Okey, orang ni peluk orang ni tepuk bahu orang ni. Okey, jadi dekat situ SOP dah cloud dah. Jadi pada masa tu kena berhati-hatilah dan saya akan cuba, insya-Allah saya akan cuba murid dibenarkan masuk lebih awal. Macam sebelum-sebelum ni kalau saya sampai saya akan terus buka pintu pagar untuk mengelakkan berlakunya kesesakan semasa berada di luar sekolah. Mungkin nanti ada orang komplain kata, dekat dalam sekolah ikut SOP, jaga jarak, tapi masa nak masuk sekolah, SOP dah cloud. Jadi saya cuba nak elakkan benda tu lah. Okay. Jadi murid-murid pun kena buat benda yang sama lah. Masa duduk tunggu tu, sementara menunggu pintu pagar dibuka, pastikan jaga jarak antara satu sama lain. Nak bersembang boleh, tapi jangan dekat lah. Pastikan jarak lebih kurang 1 meter macam tu daripada orang lain. Okay. Kemudian apabila pintu pagar kecil dibuka, guru bertugas akan mengambil suhu murid di pintu kecil. Kemudian dia akan merekodkan kehadiran melalui aplikasi MyHadir dan sanitize tangan. Maknanya masa masuk tu, macam biasa macam kita nak masuk pasar raya, okay, ambil suhu, kemudian kita akan rekod melalui aplikasi MyHadir. Nanti pihak-pihak guru akan bagi QR code untuk di-scan. Jadi maknanya lepas ni murid-murid bila hadir ke sekolah pastikan bawa QR code tu lah. Dan of course last kali sanitize tangan, kemudian barulah murid-murid tadi akan berkumpul di tempat yang menunggu di tempat menunggu yang telah ditetapkan, iaitu tingkatan 1 di foyer blok D, dan tingkatan 2 di kantin. Okey, tingkatan 1 foyer blok D, kalau tak tahu lagi dia punya plan dia tu, nanti kita akan bagi tahulah. Kita ada penunjuk arah nanti insya-Allah boleh tahulah. Okey. Tapi sekiranya murid demam ataupun tidak sihat, kalau kata demam sebelum datang sekolah, saya nasihatkan supaya murid tersebut dicutikanlah. Nanti bagi tahu guru kelas bahawa murid ni demam, tidak sihat. Okey. Tetapi sekiranya murid tersebut demam ataupun tidak sihat semasa dah berada di sekolah, contoh dia datang tiba-tiba pukul 3 petang dia tak sihat, dia demam, dia kena maklumkan kepada guru segera. Dan guru akan maklumkan kepada ibu bapa untuk ambil anak mereka pulang ke rumah masing-masing. Okey, jangan tunggu sampai hujung lah. Sebab itu demam tu adalah salah satu tanda gejala. Okey, sama juga sesama batuk. Maknanya kalau anak encik-encik, puan-puan semua memang dah demam daripada pagi, so hari tu saya nasihatkan tidak perlu ke sekolah lah. Okey, hanya pergi ke klinik ataupun tulis surat
untuk dapatkan cuti sakit pada hari tersebut. Dan jangan lupa maklumkan kepada guru kelas masing-masing. Okey, semasa berkumpul tersebut akan ada guru yang pantau di sana. Kemudian murid akan tunggu di situ sehinggalah sesi pagi turun dan balik. Kemudian barulah kita akan bawa murid-murid tadi naik. Okey, dan guru bertugas ataupun kaunselor akan membuat pengumuman untuk murid naik ke kelas secara berperingkat diiringi oleh guru mata pelajaran. Maknanya murid akan berkumpul dekat foyer tu sehinggalah guru bertugas ataupun kaunselor memaklumkan bahawa murid-murid boleh naik. Okey. Dan tangga naik itu pula akan ditentukan oleh guru nantilah sebab kita pun belum tentukan lagi. Okay. Kemudian makluman berkaitan penempatan murid-murid perlu dimaklumkan dalam kumpulan WhatsApp kelas masing-masing sebelum hari pembukaan sekolah. Okay, maknanya nanti murid-murid akan berhubung dengan guru-guru kelas dalam grup WhatsApp nanti untuk segala makluman berkaitan dengan pembukaan sekolah ataupun apa kelas mana, kelas tu duduk kat mana, lokasi kelas dan sebagainya lah. Okay. Ini SOP ketika murid masuk ke sekolah. Okay, harap semua dapat ambil maklum dan pastikan janganlah hantar anak tu lewat pula. Dan jangan terlalu awal sebab nanti akan berlaku banyak masalah lah. Okay, kalau kata puan-puan nak hantar anak dalam pukul 12 tu pun kita boleh terima lagi lah. Okay. Okey, seterusnya untuk waktu solat Zuhur dan Asar. Okey, solat Zuhur akan dilakukan secara berperingkat, maknanya tingkatan 1 dan tingkatan 2 dia akan solat lain-lain masa. Okey, kalau tengok waktu solat dekat bawah tu, tingkatan 1 lelaki akan solat di foyer, kemanakala tingkatan 1 perempuan akan solat di surau. Okey, pada jam 1.40 petang. Dan seperti kata Puan Azlina tadi, murid-murid perlu membawa kelengkapan solat sendiri seperti telekung dan sejadah bersaiz biasa. Okay, maknanya telekung untuk pelajar perempuan bawa sendiri. Okay, sejadah untuk pelajar lelaki pun sama bawa sendiri. Kalau yang dekat surau tu tak payah sejadah lah sebab dah ada kapet. Yang pelajar lelaki ni perlu bawa sejadah lah. Jangan bawa yang besar tu, bawa yang kecil je. Maknanya untuk tempat sujud saja pun dah memadai lah. Okay. Kemudian sebahagian guru mata pelajaran akan menguasai pergerakan murid untuk menunaikan solat. Sebahagian lagi akan berada di kelas. Maknanya untuk jaga murid yang bukan Muslim. Maknanya murid bukan Muslim dia akan berada di kelas masing-masing. Dia akan kekal berada di kelas manakala yang Muslim akan turun ke bawah lah. Okay. Dan guru kaunselor akan menguasai murid di surau dan di foyer. Okay. Solat asar pula dilakukan di rumah. Sebab kita ini kalau ikut SOP masa bulan 7 hari tu solat asar dilakukan di rumah sebab kita balik pukul 6. Lebih kurang macam tu pukul 6. Okey, walau bagaimanapun murid boleh menunaikan solat asar di sekolah bermula jam 6.10 hingga 6.30 petang diawasi oleh guru bertugas. Okay, mana kata kalau tuan-tuan dan puan-puan balik lambat, maknanya pukul 6.30 baru boleh pergi ambil anak, maka anak-anak tersebut dibenarkan untuk solat asar di surau sekolah sambil diawasi oleh guru yang bertugas. Okey, dan SOP lain sama macam biasa, telekung dan sejadah bawa sendiri Okey, beres. Itu untuk solat Zuhur dan solat Asar. Nanti kalau tak faham nanti sampai sekolah kita akan cerita baliklah. Tapi harap-harap boleh hadam dululah kot. Okey, kemudian SOP pada waktu rehat. Okey, waktu rehat tingkatan 1 dan 2 adalah serentak, iaitu dari jam 3 hingga 3.30 petang. Okey, tetapi saya menggalakkan untuk murid-murid membawa makanan sendiri dari rumah. Ini saya tak wajib tapi saya galakkan. Maknanya kalau ibu bapa boleh sediakan bekal untuk anak-anak bawa, okey, digalakkan, ataupun bagi duit murid-murid ni dia akan pergi beli makanan dekat luar, nasi belauk ke, nasi apa ke. Maknanya bila dia masuk ke sekolah tu makanan dia dah ada dah. Okey. Okey, kenapa saya kata macam tu? Sebab nanti dia memudahkan anak-anak tu. Maknanya rehat pukul 3 tu dia terus boleh makan dah dalam kelas. Okey, sebab masa rehat nanti murid-murid dia kena makan di kelas masing-masing.
Bukan macam biasalah, maknanya rehat kena keluar kelas, kena pergi kantin, kena beratur apa. Tak payah. Maknanya kalau dah ada bekal, maknanya pukul 3 petang tu budak boleh buka bekal terus boleh makan dalam kelas. Okey, tetapi sekiranya mendapat kesukaran dari pihak ibu bapa untuk menyediakan bekal ataupun murid tak boleh nak beli makanan di luar, boleh juga beli makanan di kantin sebab kantin kita buka. Okey, tetapi kena tempah awal. Okay, maknanya makanan yang nak dibeli dari kantin mesti ditempah sehari lebih awal. Maknanya kalau nak sekolah esok, hari ni dah kena tempah dah makanan daripada kantin. Dan pihak kantin biasanya dia akan bagi menu. Esok lauk apa? Nasi, lauk ayam ke? Lepas tu berapa ringgit sekali dengan air ke? Okey. Okey, bila dah ditempah, wakil murid akan mengambil makanan berbungkus di kantin. Maknanya contoh 1A. Okey, dalam tu ada 20 orang yang menempah makanan. So, yang akan turun pergi ambil hanyalah 2-3 orang saja. Maknanya bukan 20 orang yang akan pergi ambil makanan masing-masing. Tak. Kita hanya benarkan wakil murid saja yang turun ke bawah untuk mengambil makanan. Yang ni yang saya kata akan berlaku masalah ni tadi. Maknanya kalau kata benda ni smooth, maknanya kantin dah sediakan, dapat siapkan lebih awal ataupun bilangan tu tak berapa ni, maknanya sempatlah murid nak makan sampai 3.30 tu. Tapi sekiranya berlaku apa ni, adalah kok lah ada masalah, contoh makanan tu tak ada siap ke ataupun tersalah ambil tempahan ke. Contoh kelas ni 10 je tempah, tiba-tiba dia pergi rembat sampai 15. So berlaku short dekat yang belakang ni. Itulah masalah dia. Okay, sebab berdasarkan pengalaman yang sebelum ini memang akan berlaku masalah. Maknanya 3.30 petang tu murid dah habis rehat. Dan pada 3.30 petang tu lah ada lagi murid yang masih belum dapat makanan. Duk tunggu kat kantin tu. Sebab tu saya kata tadi digalakkan untuk membawa makanan sendiri dari rumah. Walaupun sebuku roti ke, sebungkus nasi ke, tak kisah. Janji murid tidak bergerak. Maknanya bila tengah belajar-belajar, kering, pukul 3 bunyi loceng, budak terus boleh buka makan dan terus makan dalam kelas. Tak perlu nak turun ke bawah, nak kena beratur, nak kena ambil makan, lepas tu nak awak naik, lepas tu baru boleh makan. Tak perlu macam tu lah. Okay, jadi ini bagi saya memudahkan lagi murid-murid tersebut. Okey, kemudian guru mata pelajaran sebelum rehat akan ni untuk guru-guru lah. Maknanya semasa rehat nanti 30 minit akan ada guru yang akan memantau murid-murid makan dalam kelas tu tadi. Okey? Okey, beres. Dan kalau boleh air tu bawa lah sebotol seorang. Tak perlulah beli botol mahal-mahal, Hello Kitty apa, tak perlu. Bawa je botol air mineral tu. Sebab murid dia akan sepanjang masa dia akan berada di kelas ataupun di makmal ataupun di library, dia tak akan tiada pergerakan ke kantin sebenarnya. Okey? Okey, beres. Kemudian waktu balik, sebelum balik murid akan membuat proses sanitasi ataupun nyahkuman kerusi dan meja masing-masing 10 minit sebelum balik. Iaitu pada jam 6 petang. Maknanya pukul 6 petang tu, murid dia akan sanitize meja dan kerusi masing-masing. Maknanya nanti penyembur dia tu ataupun yang spray tu, botol sanitasi tu akan dibawa oleh guru. Kemudian guru dia akan ataupun biasanya guru lah, dia akan tolong spray, kemudian murid hanya lap je. Dia akan spray kursi, spray meja, kemudian dia akan lap. Yang ini guru terakhir mata pelajaran, dia akan pantau lah. Ataupun kadang-kadang ketua kelas tu yang tolong spray. Kemudian murid-murid yang lain dia akan lap-lap macam tu lah. Dan saya nak ingatkan bahawa setiap murid kena sediakan satu kain buruk lah. Ataupun tisu ke. Kalau tak nak bawa kain buruk, boleh bawa tisu lah. Sebab kita akan spray benda tu berair. Kemudian kita akan lap benda tu. Dah siap semua sekali, murid akan diturunkan secara berperingkat. Maknanya bukan semua sekali turun sekaligus. Siapa yang dah siap sanitize, dia boleh turun dululah. Biasanya macam tu dan ikut tangga. Sebab tangga biasanya kita asingkan lelaki dan juga perempuan. Perempuan dia akan turun tangga ni, lelaki tangga lain. Macam tu. So maknanya pergerakan turun tu nanti dan juga naik pun sama. SOP kena jaga.
Yang ini SOP kita ketika berada di sekolah. Okey, ini standard saya hanya ulang balik saja. Sentiasa memakai pelitup mulut dan hidung ataupun face mask sepanjang berada di sekolah kecuali ketika makan dan minum. Maknanya sepanjang masa murid berada di sekolah, selagi dia berada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, okey, dia kena memakai pelitup mulut dan hidung. Kecuali kalau dia memang ada seorang-seorang je kat sekolah tu. Yang tu tak apalah. Okey, ataupun masa dia balik nanti, dia seorang-seorang je naik motor. Tu tak payahlah. Okey, tapi selagi dia berada dengan orang lain, tak kira lah di dalam sekolah dan saya nasihatkan di luar sekolah pun sama. Okey, dia hendaklah memakai pelitup mulut dan hidung, terutamanya yang balik naik bas sekolah tu. Dalam bas sekolah tu saya tak pasti pula SOP dia macam mana. Kalau ikutkan yang terbaiknya, contoh kalau bas tersebut boleh muat 20 orang, dia kena bawa 10 je. Dia tak boleh sumbat 20-20 dalam tu. Sebab kalau dia masukkan 20 dalam bas tu, dia jadi tak ikut SOP lah. Okey. Saya harap macam tu jugalah. Okey. Macam contoh naik van. Van tersebut muat 12 orang. Tapi 12 orang tu memang crowded, ngam-ngam. Sepatutnya dia kena bawa 6 orang je. Barulah SOP tu terjaga. Okey. Okey, benar. Kemudian sentiasa menjaga jarak antara satu sama lain sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, yang ni semasa berada dalam kelas. Okey, meja-meja memang kita dah susun 1 meter 1 meter antara satu sama lain, meja-meja dengan kursi tu. Okey, jadi semasa berada dalam kelas, saya harap murid-murid berada di tempat masing-masing lah. Maknanya dia tidak bergerak pergi ke meja kawan ke apa dan sebagainya lah. Sama juga semasa pergerakan, contoh nak ke surau, ataupun nak pergi ke makmal, ataupun nak pergi ke bengkel, ataupun nak turun ke bawah untuk apa, kalau ada PJ kan. Sentiasa jarak antara satu sama lain. Maknanya tak naklah jalan berpegang tangan, jalan apa ni, tumpang bahu kawan. Sama juga semasa menunggu untuk masuk ke sekolah dan menunggu bas masa nak balik nanti. Okey, sebab dekat depan tu confirm akan crowded sebab semua sekali akan keluar. Okey, pada masa tu lah kamu kena jaga jarak antara satu sama lain. Ingat memang dia tu kawan kita tapi COVID dia tak ada kat atas dahi dia. So kita tak tahu dia tu ada COVID ke tidak. Okey, beres. Kemudian sentiasa mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun. Okey, hand sanitizer kalau boleh pastikan setiap murid, kalau boleh sediakan hand sanitizer yang kecil tu yang memang dah trending sekarang ni. Kalau boleh setiap seorang kena ada satu lah. Kalau kata tak mampu nak beli, boleh juga basuh tangan di tandas. Okey, kita memang sediakan sabun dekat dalam tu. Okey, ataupun kalau tak boleh sangat, nanti boleh minta dengan cikgu lah. Biasanya cikgu-cikgu ni dia akan bawa botol spray tu. Okey. Jadi sentiasalah mencuci tangan. Okey, kemudian dilarang menyentuh orang lain sama ada berjabat tangan, bersalam berpeluk atau lain-lain perbuatan yang melibatkan kontak. Kontak ni lah yang saya kata tadi. Maknanya tepuk-tepuk bahu ke, high five ke. Okey. Apa lagi? Main calit-calit ke. Yang tu dah melibatkan kontak lah tu. Okey, sedangkan kita dilarang. Tidak digalakkan. Macam saya kata tadilah. Okey. Kemudian sentiasa amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Okey, etika batuk dan bersin ni kalau tengok dalam TV tu berlambak dah dia punya iklan dia tu. Okey, nak batuk macam mana, nak bersin bukan main sembur sajalah. Okey, kalau rasa nak batuk atau bersin, kalau dah tak ada sapu tangan sangat, masuk ke mulut tu dalam baju tu. Kalau macam saya biasa punya, sebab kita nak bersin, kita bukan nak plan nak bersin kan. Dah tak ada sangat, just tutup mulut tu guna baju lah. Okey, ataupun silang tangan kan. Yang tengok dalam TV tu lah. Okey, dan akhir sekali yang saya dah maklum tadi, iaitu bagi tahu kepada guru dengan segera sekiranya anda tidak sihat ataupun ada gejala. Okey, semasa dalam kelas nanti sekiranya anda rasa tidak sihat, rasa dedah nak demam tu, bagi tahu kepada guru dengan segera supaya kami dapat asingkan anda ke bilik isolasi dan kami akan hubungi ibu bapa untuk dijemput dengan segera. Okey, beres. Itu antara SOP ketika berada di sekolah. Semoga murid-murid dapat mengamalkan
apa yang telah saya bagi tahu dan juga apa yang telah diwar-warkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia di dalam TV. Ni antara salah satu iklan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang saya sangat mengharapkan agar semua pihak dapat mengamalkan ya. Okey, iaitu elakkan 3C ataupun 3S. 3C tu crowded place, confined space and close conversation ataupun tempat sesak. Jangan pergi nampak sesak tu, jangan pergi. Tempat sepik dan tertutup, macam contoh dalam lift, okey, ataupun dalam tandas. Kalau tengok dalam lift tu dah penuh ataupun dah ada 4 orang, jangan masuklah. Sama juga kalau kita pergi ke tandas, tengok dalam tandas tu dah ada 5 orang dalam tu. Jangan masuklah, tunggulah. Okey, dan satu lagi, sembang dekat. Nak bersembang boleh, tapi jangan dekat lah. Jangan buat macam biasa. Ini dipanggil norma baru lah. Dan satu lagi, amalkan 3W, iaitu wash, warn and wear. Okay, wash, cuci, kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Ataupun hand sanitizer pun boleh. Kemudian wear, pakai pelitup muka. Pelitup muka tu kena pakai selalu. Jangan pakai lepas tu letak dalam poket, lepas tu pakai yang sama balik. Tu salah sebenarnya. Nak pakai, pakailah. Okey. Kalau tak nak pakai, cabut. Bila nak pakai balik, kena ambil yang baru. Sepatutnya macam tu. Tapi orang kita sekarang ni, bila tak nak pakai, dia sangkut kat dagu. Lepas tu, bila nak pakai, dia pakai balik. Padahal kalau dia tutup betul-betul dekat dagu tu, sepatutnya clear lah. Okey. Dan yang ketiga, amaran. Jangan bersalaman atau bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan desinfeksi. Dapatkan rawatan jika bergejala. Yang ni antara amaran yang diberi oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab untuk makluman, memang semua orang dah penat dah sekarang ni. KKM, NADMA, MKN dan juga agensi-agensi yang terbabit. Memang kalau pergi hospital sekarang ni memang sedih lah. Tengok dekat Maib tu memang sedih lah. Kalau anda nak tengok situasi dia, boleh nanti kita akan jumpa lah. Nanti saya akan cerita satu-satu lah. Okay, tapi buat masa sekarang ini, kalau rasa tak nak dijangkiti COVID, so kena amalkan segala-gala yang saya dah share tadi lah. Okay, sekian, terima kasih.